Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar Malaysia? Anda bersama saya Izu Yusof dan juga rakan tugas. Saya Chat. Pagi ini mana-mana anda tentunya bermula lah ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Selama sejam ni banyak pengisian yang menarik di pagi Jumaat yang cukup berbahagia. Betul. Hari ini 26 Ogos 2022, tentunya hari ini kalau boleh perbanyakkan doa, banyakkan amalan-amalan sunat untuk kita meraih ganjaran yang besar berbanding hari-hari yang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Al-Mulk jangan lupa baca. Itu yang paling penting. Yes. Dan seperti biasa, Cak, kita akan membincangkan berkaitan dengan pelbagai topik pada hari ini dan juga kita akan bawakan berita-berita menarik secara ringkas yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang masih dalam kesesakan lalu lintas, bawalah kereta dengan berhemah dan juga cermat. Betul. Okey, baiklah, antara yang kita boleh kongsikan bersama menerusi laman sesawang di www.bernama.com, satu persatu kita kongsi sama. Antaranya ini berita baik juga dan kita boleh bergembira buat seketika. Boleh keluarlah bersama-sama dengan keluarga tengok perarakan di mana perkhidmatan KTM komuter ditambah pada 31 Ogos. Kereta api Tanah Melayu Berhad menambah 5 perkhidmatan KTM komuter bagi memudahkan orang ramai menyertai sambutan Hari Kebangsaan yang tidak akan lama lagi kita akan sambut pada 31 Ogos ini. Dan KTM memberitahu 2 perkhidmatan tambahan di laluan Pulau Sebang ke Batu Cave akan disediakan pada 4.35 pagi hingga 5.05 petang pada hari itu. Selain itu, turut menyediakan perkhidmatan dari Pelabuhan Kelang ke Tanjung Malim pada 5.20 pagi hingga 5.50 pagi, serta dari Tanjung Malim ke Pelabuhan Kelang pada 5 suku pagi. Dan ini juga salah satu inisiatif lah sebagai tanda sokongan KTM kepada perkhidmatan yang disediakan kepada orang ramai, khususnya pada hari tersebutlah 31 Ogos tu, untuk memberi kemudahan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul meraihkan ataupun menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Betul, sudah pastinya ia memberi satu impak besar kepada negara sebab ialah kita tahu Hari Merdeka ni merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia untuk kita berkumpul satu tempat meraihkan bersama-sama. Baik, itu melihat dari sudut Hari Kebangsaan. Kita melihat pula dari sudut yang lain, daripada sudut pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia akan meningkatkan pengambilan guru secara one off yang akan ditempatkan pada tahun hadapan dengan lebih ramai lagi berbanding pada tahun lepas, yang mana dianggarkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Azizudin berkata pihaknya menganggarkan jumlah pengambilan tersebut akan melebihi daripada jumlah yang biasanya diambil oleh KPM, iaitu 4,000 dan mungkin hingga 5,000, 6,000, 7,000, mungkin lebih lagi pengambilan secara one off ini. Dan maknanya ini berita baik jugalah kepada graduan baru yang mungkin rasa diri berkelayakan untuk memohon. Ini peluang untuk anda juga, dan ini juga salah satu usaha untuk mengatasi masalah kekurangan guru di negara kita. Betul. Dan kalau kita lihat dari sudut pendidikan, lebihnya guru ni, maka kualiti guru tu dapat dipertingkatkan dan juga jaminan pendidikan kepada anak-anak murid ataupun generasi akan datang ini lebih terjamin dan terbela. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, baiklah, kita melangkah ke cerita yang seterusnya, di mana wanita didakwa abai bayi meninggal dunia. Ini berita yang terbaru. Seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mengabaikan seorang bayi perempuan berusia 3 bulan hingga menyebabkan kematian awal bulan ini, dan tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 31 Akta Serupa yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Apapun, ini satu kes yang boleh kita jadikan orang kata pengajaran dan iktibar lah. Sebagai seorang ibu pun saya merasai perkara ini. Tapi apapun, apa yang saya rasa, kalau nak abaikan itu satu kesalahan yang memang kita boleh jatuhkan hukuman kepada beliau juga. Sebab pada saya nak tinggalkan seminit pun saya rasa macam ralat, kadang-kadang rasa bersalah, sebab bayi ni sesaat pun kita tak boleh lepa. Jadi kita kena ambil tanggungjawab untuk sentiasa berjaga-jaga dan memandang serius tentang perkara ini. Okey, apapun, kes masih lagi dalam perbicaraan. Sama-sama lah kita serahkan kepada yang pakar lah, kepada pihak yang layak untuk menghakimi. Dan peringatan juga kepada anda yang sedang bersama dengan kita, anak itu merupakan satu anugerah untuk kita jaga, bukan untuk kita mempermainkan sebegitu sahaja dan juga abaikan. Baik, Cik, seperti biasa, selepas ini kita akan saksikan ramalan cuaca telah disediakan, dan selepas itu kita akan beralih ke rakas tugas dari bilik berita. Tapi untuk itu kita saksikan dulu laporan telah disediakan. Silakan.
Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bahagian penguat kuasa KPDN-HDP akan memastikan pertumbuhan perdagangan domestik terus berkembang pesat untuk memacu pendapatan isi rumah. Menteri KPDN-HDP Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, pada masa sama pihaknya juga akan memastikan pengguna sentiasa dilindungi daripada dimanipulasi oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Bahagian penguat kuasa KPDN-HDP dan parti sekalian akan terus bertekad untuk memegang amanah serta melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna dan cemerlang. Cabaran dan dugaan yang dihadapi akan menjadi dorongan kepada bahagian penguat kuasa KPDN-HDP pada setiap masa untuk memastikan rakyat di negara ini mudah untuk mendapat bekalan makanan dan keperluan asas dengan harga yang bersahabat. Kerajaan akan mengambil pendirian berhubung penggunaan cannabis dalam bidang perubatan sebelum akhir tahun. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, Thailand banyak berkongsi pandangan dan pengalaman sepanjang lawatannya itu akan penggunaan cannabis untuk tujuan perubatan dan penanamannya. Penggunaan cannabis untuk tujuan perubatan bukan perkara baharu di Malaysia kerana pada 2014, Sativex yang mengandungi cannabidiol CBD dan tetrahydrocannabidiol THC pernah diluluskan penggunaannya di Malaysia untuk merawat kekejangan otot. Bagaimanapun produk itu tidak mendapat sambutan di pasaran tempatan, maka pendaftarannya dibatalkan. Penggunaan cannabis untuk tujuan perubatan kini semakin luas di peringkat antarabangsa, termasuk untuk penjagaan paliatif, pengurusan sakit kronik, insomnia dan pesakit yang jalani kemoterapi. Justru pihak kementerian akan lihat dan kaji keberkesanan dan keselamatan penggunaan cannabis bagi tujuan perubatan supaya Malaysia tidak ketinggalan. Buat permulaan, Malaysia hanya melihat penggunaan produk cannabis untuk tujuan perubatan dan bukan penanamannya. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK mengarahkan 2 premis ditutup kerana tidak mencapai standard kebersihan yang ditetapkan hasil operasi berespadu premis bersih yang dilaksanakan di sekitar Kota Baru pada Rabu. Pengarah JKNK Datuk Dr. Zaini Husin berkata, operasi berespadu itu menyasarkan kedai makan dan restoran yang menjadi tumpuan orang ramai di beberapa lokasi iaitu sekitar Bandar Kota Baru, Pengkalan Cepa, Jalan Pantai Cahaya Bulan, Jalan Bayam dan Jalan Kuala Krai. JKNK turut mengeluarkan 116 notis kompaun kepada pemilik premis dan pengendali makanan atas pelbagai kesalahan kerana melanggar peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. 84 notis kompaun dikeluarkan bagi kegagalan pengendali makanan tidak memakai apron, kasut, penutup kepala dan sebagainya semasa mengendali makanan. Selain 2 notis dikeluarkan berhubung dengan kebersihan diri pengendali makanan. JKNK turut mengeluarkan 2 notis berhubung dengan kewajipan untuk mengekalkan premis makanan dalam keadaan bersih. JKNK mengambil berat isu berkaitan keselamatan dan kualiti makanan di Kelantan. Seorang wanita berusia 24 tahun ditemukan mati dipercayai akibat ditekub dengan menggunakan bantal oleh kekasihnya di sebuah rumah di Kampung Pandan, Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Cha Hong Fong berkata, pihaknya menerima aduan kira-kira 9:12 malam pada Rabu daripada seorang wanita tempatan. Kaunter aduan Balai Polis Klang menerima 1 aduan daripada seorang perempuan warga tempatan pada 7:18 malam semalam telah menerima panggilan video daripada suspek yang meminta bantuan untuk mengambilnya di kawasan Kampung Pandan, Klang. Siasatan awal mendapati punca kejadian disebabkan mangsa ingin memutuskan hubungan dengan suspek. Mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring di atas katil di dalam sebuah bilik rumah tersebut dan pemeriksaan tubuh badan mangsa tiada sebarang kesan kecederaan. Sejurus itu, polis menahan suspek berusia 19 tahun di tepi jalan berdekatan tempat kejadian ketika dia mahu melarikan diri. Suspek ini direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.
Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru sahaja on TV menyaksikan kami pagi-pagi ini. Dan satu perkongsian yang cukup menarik, jangan pi mana-mana. Duduk depan TV, kita akan bercakap mengenai satu topik yang cukup menarik, teguh bersama pertahankan negara. Tentunya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pagi ini. Berkesempatan bersama kami di studio. Tentunya kita bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan, iaitu Kor Agama Angkatan Tentera Kagat. Kita bersama dengan Brigadier Jeneral Zainal Abidin Muhammad Saleh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang ke studio Apa Khabar Malaysia. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Terus kita menyentuh tentang satu topik yang cukup menarik pagi ini tuan ya. Okey, menyentuh tentang teguh bersama pertahan negara ni. Dalam Islam sendiri, agama kita juga menuntut kita untuk saling menjaga dan juga orang kata saling mempertahankan hubungan sesama Islam itu sendiri. Untuk kita wujudkan keamanan, keharmonian dan dalam masa yang sama menjaga keselamatan sesama kita. Tapi dalam konteks Malaysia, negara sendiri, bagaimana Islam itu menggariskan orang kata tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan negara? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan tanggungjawab menjaga keselamatan negara, sebenarnya tanggungjawab itu dia terletak di seluruh rakyat negara kita. Sebab bila sebuah negara itu negara yang berdaulat, bila kita kata negara berdaulat adalah negara yang mempunyai penduduk dia yang tetap, dia mempunyai sistem kerajaan yang mempunyai sistem yang bersistematik dan mempunyai sempadan. Jadi bila negara yang mencukupi syarat-syarat itu, dia merupakan sebuah negara yang berdaulat, dan Islam meletakkan bahawa wajib bagi seluruh rakyat bagi negara itu mempertahankan kedaulatan negara. Jadi tidak terletak kepada pasukan keselamatan ataupun tentera semata-mata. Sebab kita wajib mempertahankan kedaulatan keselamatan negara dalam skup masing-masing. Tentera dengan skup dia, doktor, TV bernama, guru, dia ada skup masing-masing. Jadi bila kita menjaga skup masing-masing dalam kapasiti kita, insya-Allah negara kita terjamin. Dalam sebuah hadis, saya suka berkongsi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah memberi peringatan kepada kita tentang kehidupan sosial dan kemasyarakatan serta bagaimana pertahanan dan keamanan perlu dijaga. Maksud dalam hadis itu, Rasulullah umpamakan kita berada dalam sebuah kapal. Jadi dalam kapal itu ada satu golongan yang berada di tingkat atas, satu golongan yang berada di tingkat pertengahan, dan golongan lain ada yang berada di tingkat bawah. Jadi yang berada di tingkat bawah, apabila dia nak mengambil air, dia terpaksa naik ke tingkat atas, terpaksa melalui peringkat pertengahan dan peringkat atas. Jadi bila keadaan itu menimbulkan kesulitan, jadi kalau timbul di kalangan mereka, mengapa perlu naik ke atas? Lebih baik kita tebuk dinding. Jadi kalau di kalangan penduduk penumpang kapal itu melihat perkara ini dan tidak mencegah, pastinya kapal itu akan karam. Begitu juga dalam konsep kenegaraan. Bila kita lihat dalam negara kita berlaku ancaman, kita menyerahkan kepada polis ataupun tentera semata-mata untuk menyelesaikannya, akhirnya negara kita terdedah kepada masalah ancaman kestabilan. Jadi tanggungjawab sebenarnya adalah terletak kepada seluruh rakyat di negara ini. Macam tuan kata tadi, pihak tentera kita tahulah peranan dan juga tugasnya dalam menjaga keselamatan negara. Sekarang ni dalam keadaan aman, tak ada masalah, tentera sentiasa bersiap-siaga, tapi dari sudut orang awam, bagaimana mereka boleh memainkan peranan mereka dalam menjaga ataupun mempertahankan kedaulatan negara kita ni? Okey, bagi saya, yang saya ingin tegaskan, rakyat orang awam wajib belajar sejarah. Dalam sejarah negara kita, kita melihat bahawa negara kita pernah dijajah selama 446 tahun. Daripada 1511 sehingga kita merdeka pada 1957. 446 tahun. Walau bagaimanapun kita bersyukur kerana selama 446 tahun kita dijajah, rakyat di negara kita tetap mempertahankan akidah. Mengapa negara kita dijajah? Negara kita dijajah
disebabkan oleh kemakmuran. Hasil masuk yang berada di dalam negara kita menyebabkan penjajah ingin membolok kekayaan yang berada di negara kita. Dan kita lihat bagaimana negara kita dijajah. Negara kita dijajah disebabkan adanya musuh-musuh dari dalam yang membuka peluang untuk musuh masuk ke dalam negara kita. Ini masalah. Jadi kita perlu belajar sejarah supaya kita mengetahui bagaimana punca yang menyebabkan negara kita dijajah, dan sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang, cuma watak dan masa yang berbeza. Jadi itu bagi saya wajib bagi seluruh rakyat mempelajari sejarah. Dan kita kena ingatkan bahawa keteguhan sesebuah negara terletak kepada kesatuan, kemuafakatan di antara rakyat. Bila tak ada kesatuan, berlakulah perpecahan. Okey, menyentuh pasal perpecahan. Kalau hari ini kita lihat terlalu banyak perpecahan berlaku, khususnya ada di kalangan umat Islam sendiri. Kenapa ianya boleh terjadi, Tuan? Soal perpecahan kita kena lihat dalam dua aspek. Satu, perpecahan, satu lagi perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat kita tak boleh dielakkan sebab kita ada pandangan-pandangan kita yang tertentu. Allah jadikan kita ni memang berbeza pendapat. Cuma bagaimana kita menguruskan perbezaan pendapat. Saidina Umar Abdul Aziz, dia menyatakan khalifah dikatakan khalifah Rashidin kelima. Dia mengatakan bahawa aku suka berlakunya perbezaan pendapat di kalangan sahabat pada perkara-perkara cabang. Sebab apa? Bila berlakunya perbezaan pendapat, berlakunya pendapat-pendapat ataupun kaedah-kaedah yang boleh memudahkan kita. Dalam bahasa fiqh kita panggil memberi ruang untuk rukhsah kan. Jadi perbezaan pendapat tidak ada masalah. Cuma perbezaan pendapat mesti diuruskan dengan baik supaya tidak berlakunya perpecahan. Jadi kalau perbezaan pendapat tidak diuruskan dengan baik, perbezaan pendapat membawa kepada ketaksuban. Taksub ini satu penyakit yang besar. Jadi bila taksub, kita walaupun mari dengan bukti-bukti yang betul, bila kita taksub pada satu kaum, satu golongan, satu guru, menyebabkan kita tidak nak menerima hakikat yang sebenar. Itu akan membawa kepada kejumudan dan akhirnya membawa kepada perpecahan dan akhir sekali boleh membawa kepada huru-hara di kalangan dalam masyarakat kita lah. Saya suka membawa firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan pemerintahan kamu, pemerintah kamu. Jadi dekat sini kita tengok banyak pesanan-pesanan di dalam Al-Quran supaya kita bersatu padu dan kita tidak berpecah belah. Dalam usaha nak mencapai kesepaduan dan tidak memecah belah itu, macam Tuan kata tadi, akidah dan juga jati diri memainkan peranan penting. Kalau kita lihat sekarang ini Tuan, akidah dan jati diri ini seolah-olah tidak bergerak seiring dengan jati diri kita sebagai orang Melayu semakin lama semakin hilang di mata dunia. Jadi pandangan Tuan macam mana kita sebagai orang awam terutamanya dan juga generasi-generasi muda nak mengekalkan jati diri dan juga cintakan sejarah tanah air ini? Yang pertama sekali bagi pandangan saya, kita mesti ada rasa hormat. Kita ada dua perasaan yang kita perlu ada. Satu, perasaan takut. Yang keduanya, perasaan hormat. Apa yang perasaan takut itu? Perasaan takut ini kita takut bila kita tinggalkan sesuatu perkara, berlakunya ancaman. Contohnya kita buat ini, kita takut kalau kita tidak jaga sesuatu perkara ini, generasi kita akan hancur, akan rosak. Saya ingin membawa satu contoh lah. Tapi saya tak buat kajian lah. Mungkin kita boleh pakar psikologi ataupun pihak lain boleh membuat kajian. Kita sekarang dekat di taman-taman kita, banyak kita mengambil pekerja asing untuk menjaga kawasan-kawasan keamanan kita. Dan kadang-kadang bila kita nak masuk ke taman perumahan, kebangunan, kita terpaksa minta keizinan daripada bangsa asing, warga asing.
kita tak ada masalah dia nak bekerja di negara kita, kita menghormati dia membantu kita bekerja. Cuma kadang-kadang dalam skop pekerjaan dia, bila kita nak masuk, kita terpaksa meminta kebenaran kepada orang asing. Yang membuatkan dia ada kuasa. Ya, seolah dia mempunyai kuasa untuk menentukan kita warga negara itu boleh masuk ataupun tak boleh masuk. Saya takut dalam jangka masa yang panjang, perkara ini boleh memberi kesan psikologi kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita. Maknanya dalam masa sekarang pun kita dah dikuasai oleh orang lain. Nak masuk ke bangunan, kita perlu meminta kebenaran daripada orang asing. Jadi dekat situ, yang keduanya kita perlu ada rasa hormat. Kita ada perlembagaan negara kita, bahasa Malaysia, bahasa rasmi kita, agama Islam, agama persekutuan, raja kita, raja berperlembagaan, segala-galanya dalam konteks perlembagaan. Jadi kadang-kadang kita lebih fasih bahasa lain daripada bahasa Malaysia sendiri. Sedangkan kita berada di dalam negara kita. Kadang-kadang kita lebih mengagungkan. Tak ada masalah kalau kita nak makan pizza ke apa-apa, tapi kita tetap menghormati, kita tetap kena agungkan, bukan agungkan lah, kita tetap meletakkan apa yang hasil daripada negara kita itu nombor satu. Jadi dekat situ maknanya walau apa pun kita sebagai orang Malaysia ni, warga negara, kena memegang peranan yang penting. Jadi sudut yang takut dan juga hormat tu kita bincang di lain tajuk. Tapi sebelum tu Syed, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terukir kata dari beta, sisa derita, lama berduka kerana bias menghidapi luka. Pedih rasa menjadi hamba beraba lama, hilang pusaka, tiada harta, hidup sengsara. Hasrat beta pada merdeka memuncak rasa, merdeka negara, mulia bangsa, bahagia murba. Pusaka kita, harta benda serta budaya, hak bersama tiada beza, sama rata. Kini bersama memberi bakti, angkat kepala, tegak berdiri, rela marah, menempuh api, gagah perkasa, merempuh segala. Tiada mengira di rentang senjata, sekali merdeka tetap merdeka.
Begitulah tadi persembahan puisi Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Dan anda masih lagi bersama saya Izul Yusof dan juga rakan tugas saya Chat. Tadi lagu kita ambil mood lah sebab kita nak sambut hari kebangsaan yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi dengan slogan keluarga Malaysia teguh bersama dan tentunya bercakap tentang teguh bersama mempertahankan negara kita ni. Masih lagi kita berkesempatan bersama dengan tetamu istimewa di studio, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan Kor Agama Angkatan Tentera Kagat, Brigadier General Zainal Abidin Muhammad Saleh. Terima kasih kerana masih lagi kekal dengan kami dekat sini. Okey, kita menyentuh balik tentang perbincangan kita ni. Mungkin Tuan boleh kongsi sama bagaimana cara kita umat Islam ni untuk menunjukkan kesatuan kita kembali. Okay, untuk kita bersatu, kalau kita tengok sejarah, sewaktu kebangkitan, sewaktu Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Rasul, kita lihat masyarakat Arab pada masa itu berpecah belah. Dan sehinggakan ketika mana Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada masa itu kita lihat dua golongan, iaitu Aus dan Khazraj, memang berpecah, tak boleh bersatu. Satu perpecahan yang besar. Jadi bagaimana Rasulullah berjaya menyatukan dua kumpulan ini, iaitu Aus dan Khazraj, tak lain tak bukan pada jalan Allah, pada keimanan. Mereka diikat oleh akidah. Dan Allah bagi tahu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Jadi apabila antara dua kumpulan ini diikatkan oleh akidah, mereka kita lihat dalam sejarah mereka menjadi suatu bangsa, suatu golongan yang kuat, sehingga Madinah itu berjaya wujud sebagai satu negara yang berdaulat, negara makmur dan digeruni oleh negara-negara luar. Jadi orang kata apa, untuk bersatu ni kita kena kembali kepada ajaran Islam. Apabila kembali ke ajaran Islam, itu merupakan satu jalan yang paling utama, jalan yang satunya. Baik Tuan, kita nak minta pandangan Tuan juga berkaitan dengan kes yang baru-baru ini tular di media sosial, di mana ialah ada sesetengah golongan yang ataupun kata menunggang agama, seperti berpakaian ihram lengkap, berpakaian seperti lelaki tapi dia wanita. Dan itu juga merupakan satu permainan kepada agama. Dan itu sangat lari lah. Dan tidak lari dengan konsep akidahnya. Jadi pandangan Tuan, bagaimana kita nak ataupun memastikan golongan-golongan ini ataupun perkara-perkara sebegini tidak akan berulang lagi? Okay. Yang pertama sekali, kalau kita lihat apa yang berlaku, masalah-masalah berpakaian yang menyalahi hukum syarak ni, kita tengok mungkin disebabkan kejahilan mereka. Mereka menganggap perkara itu tidak ada apa-apa, ataupun perkara itu biasa. Sedangkan ada perkara-perkara yang yang dilakukan oleh mereka boleh menjejaskan akidah. Dan kalau kita kembali kepada keimanan kita, kepada akidah kita, sekiranya kita tergelincir akidah kita, terkeluar daripada keimanan kita, di akhirnya kita orang Islam percaya, kita meyakini dalam agama kita akan diazab dan kita akan kekal di dalam neraka. Tetapi sekiranya keimanan itu kita terjaga, walau jahat macam mana, banyak dosa macam mana, di akhirnya selepas kita diberi hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi saya tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita, berlaku berbagai perkara yang boleh menggugat agama kita disebabkan kejahilan. Mereka jahil, sama ada dari segi akidah mereka jahil dan hukum hakam mereka jahil. Jadi menjadi satu tanggungjawab, terutama sekali bukan hanya kepada orang ahli agama saja. Ibu bapa sendiri menjadi tanggungjawab mereka memberi pendidikan akidah di peringkat asas. Kalau kita lihat dalam negara kita, saya suka berkongsi maklumat dalam angkatan tentera kita. Sekarang ni nak masuk tentera darat, dia mesti ada satu level tertentu
dalam bab pengetahuan agama dan bacaan Al-Quran untuk melayakkan mereka masuk dalam tentera darat. Sebab kita nak orang yang masuk tentera ni orang yang berkualiti, orang yang mempunyai asas agama. Sebab mereka akan menjaga keselamatan negara, mereka akan menjaga senjata-senjata, mereka akan memberi tunjuk tauladan yang baik kepada masyarakat. Jadi pendidikan itu, pendidikan akidah agama bukan terletak hanya kepada sekolah ataupun kita meletak kepada pihak lain. Keluarga sendiri mesti bertanggungjawab untuk memberi pendidikan keagamaan kepada anak-anak. Jika sebuah negara memberi pendidikan yang sebaiknya kepada anak dia, pastinya masyarakat itu masyarakat yang berpendidikan. Akhirnya negara merupakan negara yang mempunyai masyarakat ataupun rakyat yang mempunyai pengetahuan agama yang secukupnya dan boleh menjaga untuk, kita bukan nak kata semua orang ni jadi ustaz. Kita bukan nak suruh orang ni semua ni jadi orang kata di peringkat alim ulama. Cukup bagi rakyat ini dia tahu basic agama, dia tahu batasan akidah dia, dia tahu batasan ibadat dia, dan dia tahu apa yang boleh menjejaskan akidah dia. Itu bagi saya itu dah cukup. Yang lebih lagi itu tanggungjawab bagi orang agama lah. Okey, saya nak sentuh sikit juga tentang penggunaan media sosial. Kita tahu sekarang ni memang dunia media sosial dan cara mana kita sebagai individu untuk mengaplikasikan dengan cara yang baik. Pandangan tuan sendiri melalui atas talian ni, bagaimana kita nak tunjukkan cara kita nak tunjukkan perpaduan itu, kesatuan itu, bagaimana melalui media sosial sendiri? Okay, dalam media sosial ni kalau kita lihat, kadang-kadang saya kalau baca apa-apa komen dalam media sosial, kadang-kadang kita rasa terkesan dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita bila kita nak menegur, kita ada satu cara yang tertentu. Kalau kita nak menegur, kadang-kadang anak kita ada, kalau kita dengan teguran yang tidak kena pada tempat dia, kadang-kadang dia nak ikut, dia jadi protes. Begitu juga dalam bab agama. Kadang-kadang kita memberi teguran, memberi pengajaran dengan bahasa yang sebaik-baiknya. Kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Bagaimana Nabi memberi pengajaran dia, pendidikan dia dengan bahasa yang Rasulullah guna. Dan kalau kita tengok bahasa Al-Quran, mengapa Al-Quran itu dikaji oleh orang yang bukan Islam yang ingin belajar bahasa Arab? Sebab bahasa dia tu bahasa yang amat menarik. Kadang-kadang bila kita memberi pendidikan, kita mesti perkara itu datang dari hati. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah ketika mana Jibril datang untuk memberi wahyu kepada Rasulullah kan. Jibril, bagaimana Jibril buat kepada Rasulullah? Jibril peluk dan minta Rasulullah SAW baca. Kemudian Jibril lepas sehingga 3 kali. Bermakna bahawa kita nak mendidik orang mesti dengan sentuh hati dia. Bila orang itu tersentuh hati dia, insya-Allah dia akan mempunyai satu rasa hormat. Dan kadang-kadang kita tengoklah dalam agama ni, kadang-kadang bila kita bagi dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang bahasa-bahasa kesat, orang akan menjauhi. Bila berlaku perpecahan di antara kumpulan ni dengan kumpulan ni, sekarang ni zaman teknologi, kadang-kadang orang merujuk kepada internet, rujuk Google, tanya benda-benda lain kan. Jadi benda itu sebenarnya bahaya. Sebab kita tak tahu punca daripada mana yang sumber yang diambil. Jadi bila dia tak respect kepada kepada golongan yang tertentu yang dengan bahasa dia tak masuk, dia rujuk, dia cari jalan lain. Jadi bagi kita, bagi dakwah sekarang ni, kita dah ada TikToknya, kita ada Facebook dia. Itu satu medium yang baik untuk kalangan orang-orang yang nak berdakwah, nak menyebarkan Islam, menggunakan platform tu. Jadi dekat situ perlunya merujuk seorang guru yang betul-betul qualified untuk kita memastikan ilmu kita terima tu sahih dan juga benar. Ya. Baik.
Chat, lepas ni kita ada apa? Kita nampaknya dah sampai di penghujungnya bersama dengan Tuan Jeneral Zainal Abidin Muhammad Saleh selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Ihsan. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian meluangkan masa. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, tapi ada sesuatu yang istimewa kami sajikan untuk anda. Kita saksikan. Saksikan dulu. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan merasmikan Purple Truck dengan menandatangani pelak diiringi Yang di-Pertua Badan Amal dan Usaha Negeri Perak, Datin Seri Aizil Zubin. Sebelum melawat pameran di Astaka Padang Ibu pada Ahad, klinik bergerak itu merupakan truk sepanjang kira-kira 5 meter yang diubah suai sebagai platform untuk menganjurkan bengkel kesedaran dan kesihatan tentang penyakit kanser dan penyakit-penyakit tidak berjangkit di kawasan pedalaman dan luar bandar. Program komuniti masyarakat Purple Truck merupakan sebuah inisiatif hasil kerjasama MCIS Life dan Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia NCSM, dikelolakan oleh pasukan bergerak NCSM yang terdiri daripada kaki tangan perubatan terlatih, penasihat kesihatan berpengalaman dan sukarelawan penjagaan kesihatan. Antara program yang dijalankan termasuk ceramah dan bengkel interaktif berteraskan gaya hidup sihat, kesedaran kanser dan penyakit tidak berjangkit, penilaian kesihatan am dan saringan kepada 3 kanser utama di Malaysia iaitu kanser payudara, kanser cervix dan kanser kolorektal. Purple Truck akan memulakan jelajah bersama pasukan perubatan terlatih dan sukarelawan NCSM ke lokasi di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Sirih Park di Johor sempena dengan sambutan ulang tahun NCIS Live. Baik, saya kira itu sahaja laporan dari Biro Bernama Perak. Terima kasih. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia pagi ini bersama saya Cedi dan juga Izu. Menjelang Hari Kebangsaan ini pelbagai aktiviti maupun acara telah pun disusun atur oleh badan kerajaan maupun bukan kerajaan. Antaranya salah satu program adalah Floria Diraja Putrajaya 2022 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Apapun hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita pada pagi ini. Silakan Izu. Iaitu bersama dengan kita Puan Haslinda Khalid selaku Pengarah Perancangan dan Pembangunan Taman Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama kita di studio Apa Khabar Malaysia. Sama-sama. Cepat kita mulakan dengan kita punya perbincangan ataupun perkongsian pada hari inilah. Kita mungkin Puan boleh kongsikan penganjuran Floria ni secara ringkasnya. InsyaAllah Perbadanan Putrajaya akan menganjurkan Festival Bunga dan Taman iaitu Floria Diraja Putrajaya 2022 bermula dari 29 Ogos hingga 4 September itu selama 7 hari di Anjung Floria Precinct 4 Putrajaya. Waktu pembukaannya setiap hari adalah dari pukul 9 pagi hingga 10 malam ya. Dan kita memang berharaplah sebab kita sambutan kemerdekaan tu adalah pada 31 Ogos dan pada masa Floria berlangsung kita memang inginkanlah orang ramai untuk datang ke Floria Diraja Putrajaya pada tahun ini. Okey, mungkin sebagai permulaan kita recap balik mungkin tujuan asal objektif utama kenapa penganjuran Floria Diraja Putrajaya ini diadakan dan ini penganjuran untuk kali yang keberapa Puan? Ini kali yang ke-12. Kita bermula pada tahun 2007 ya. 2007 ini kali yang ke-12. Ia adalah merupakan produk pelancongan Festival Bunga dan Taman yang terbesar di Malaysia ya, bertaraf antarabangsa. Jadi kita memang ingin menarik pelancong daripada dalam dan luar negara. Pada masa yang sama Flora ini telah mempunyai jenamanya sendiri. Jadi setiap kali penganjurannya kita cuba untuk membawa kelainan atau perbezaan ya daripada penganjuran yang terdahulu. Jadi kita harapkan dengan Floria ini orang ramai akan dapat datang dan meluangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan mereka. Dan pada masa yang sama juga kita ingin orang kata memetabatkan ya dan juga menaikkan lagi industri lanskap hortikultur dan perkebunan. Cepat minta pandangan sikit. Soalan cepu mas. Kenapa memilih tarikh 29 Ogos hingga 4 September? Sebab bulan Ogos ni kita tahu ada perarakan pembarisan Hari Kebangsaan dan sebagainya. Tapi kenapa Perbadanan Putrajaya memilih tarikh 29 hingga 4 September ni sebagai tarikh simbolik untuk Floria Diraja? Ya, 29 ni adalah merupakan ulang tahun untuk penubuhan Putrajaya ya. So kita dah lebih daripada 25 tahun ya. Jadi kita memang ambil lah tarikh tu simbolik untuk peresmian
peresmiannya oleh Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, insya-Allah pada hari Isnin ini, dan kita bawa hingga kepada 4 September dan merangkumi hari Merdeka itu sendiri dan elemen-elemen yang kita bawakan dalam mereka bentuk dan konsep tu, kita bawa masuk elemen-elemen sambutan kemerdekaan tu, insya-Allah dengan semangat patriotik tu lah sendiri, dan menyambut pengunjung-pengunjung yang datang ke Floria pada kali ini, insya-Allah. Sebelum kita tengok pembarisan, kita boleh tengok dulu pokok-pokok juga dalam Putrajaya. Tegakkan mata kan. Ya, betul. Okay, Puan, mungkin kau boleh kongsikan sama antara tema kali ini untuk penganjuran kali ini. Bagaimana, apa yang istimewanya berbanding penganjuran sebelum ni? Ya, kali ini kita bawa sebab selepas pandemik kita tu, kita dah banyak kali kita, orang kata kita postpone ataupun kita tunda. Jadi kita nak bawa sesuatu yang lebih menarik lah. Kali ini kita namakan dia sebagai Floria Hebat, atau dalam bahasa Inggerisnya atau Awesome Floria, dengan bertemakan bunga orkid ni. Dan saya rasa ramailah sangat peminat orkid di Malaysia ni kan. Sebab orkid ni ada beribu-ribu hybrid dan spesies yang cantik dan berwarna-warni. Jadi kita nak bawa hampir 10,000 orkid ya. Kita nak pamerkan di Floria ni, dan ada juga pokok-pokok orkid VVIP yang dinamakan atas orang-orang kenamaan ataupun orang-orang famous ya. Jadi ada pertandingan orkid, pertandingan bonsai, fashion show ya, macam kita lihat di kaca TV tu. Jadi pada masa sama ada taman-taman juga ya, taman-taman daripada peserta kita. Ada juga daripada agensi kerajaan dan juga agensi swasta dan juga antarabangsa. Okey, kalau kita tengok malam mesti meriah. Mungkin boleh Puan kongsi sama antara aktiviti malam yang mungkin boleh merancakkan lagi. Okay. Pada malamnya ada limpahan cahaya lah, limpahan cahaya yang berwarna macam konsep Avatar. Ya. Dan pada masa yang sama pada ambang ambang Merdeka tu 30 hari bulan tu, kita akan ada sambutan ambang Merdeka lah untuk countdown, yang di mana akan dihadiri oleh amat berhormat Perdana Menteri kita dan juga Menteri-Menteri Kabinet dan Timbalan Menteri Kabinet, insya-Allah. Dan kita memang galakkanlah orang ramai untuk datang bersama-sama untuk menyambut ambang mereka pada malam itu. Puan kata tadi kita ada juga tetamu seperti artis yang akan datang. Ada. Mungkin Puan boleh kongsikan siapakah barisan artis yang akan hadir tu? Oh, rasanya ramai, cuma saya tak berapa ingat lah sekarang ni, tapi antaranya mungkin Dayang Faiza, Manbai, semua tu lah ya. InsyaAllah ada artis yang famous dan juga artis yang meningkat naik ya. InsyaAllah kita akan bawakan bersama-sama. Maknanya sepanjang 29 hingga 4 September itu, apa pengisian yang istimewa setiap hari? Maknanya malam ada juga konsert-konsert ataupun persembahan pentas diadakan? Ada. Kita bermula daripada siang tu, rasanya ramai kalau orang datang tu nak tengok bunga lah. Ya, dia nak tengok bunga, dia akan berjalan tengok bunga, dan kemudian kita akan bermula dengan ada kubahan, ada demonstrasi, kubahan bunga, ada ceramah bagaimana untuk menjaga orkid ya. Dan juga waktu petang tu kita mula dengan basking ya, baskers akan berjalan sekitar tapak tu untuk menghiburkan orang ramai, dan juga ada tarian kebudayaan tradisional dan semua tu, ada fashion show. Dan pada malam tu kita cuba bawa lah nyanyian artis-artis ya. Mungkin pada malam ambang tu kita lebih pada patriotiknya, lagu-lagu patriotik lah. Dan malam-malam lain tu lebih mungkin lagu-lagu bunga ke kan, ataupun lagu-lagu kita tengok dia akan memberikan hiburan kepada orang ramai yang datang, pengunjung yang datang ke Floria kita, insya-Allah. Banyak misteri dekat situ, tapi nak tahu apakah misteri-misterinya, aktiviti-aktivitinya, anda kena datang Floria Putrajaya Diraja, Floria Diraja Putrajaya 2022. Okey, baik Puan. Soalan dinanti-nantikan oleh penonton semua. Benda ni kalau nak masuk kena bayar ke? Ya, kita ada mengenakan bayaran lah. Tapi kita tidak menaikkan pun kos bayaran tersebut. Daripada tahun 2018 kita maintain lah, pada kadar bayaran dewasa RM5 sahaja. Untuk kanak-kanak 7 ke 12 RM5. Warga emas pun sama RM5, dan kanak-kanak di bawah 7 tahun dan juga orang kurang upaya adalah percuma. Okey, kalau nak mengelakkan beratur panjang, biasanya orang lebih suka kat ujung jari. Kita book tiket dulu. Bagaimana Puan? Mungkin boleh kongsi sama linknya. Memang kita galak kalau orang ramai belilah tiket secara atas talian, sebab kita ada alamat yang kita sertakan, itu floria.putrajaya.my tu, ataupun pergi kepada website Bandar Putrajaya, ada link dia nanti kepada website yang untuk membeli tiket tu. Sebab kita dapati pada tahun-tahun sebelum tu orang ramai suka last minute, maknanya dia datang dia suka beratur sebab panas tu lah, panas dan juga nanti beratur panjang tu. Kita nak orang ramai datang, pengunjung datang terus masuk meluangkan masa dan berhibur bersama keluarga dan kawan-kawan lah. Daripada beratur panjang tu ambil masa kan. Jadi kita galakkanlah bertalian terus masuk,
dan boleh terus enjoy themselves kat situ kan. Orang kata. Untuk penganjuran kali ni Puan, berapakah yang Puan ramalkan pengunjung akan datang? Berapa ramai tu? Selalu kita memang ramalkan banyaklah, tapi kali ni kita ramalkan dalam 500,000 dulu. InsyaAllah kalau dapat maknanya pada masa yang akan datang kita akan ramalkan lebih mungkin 1 juta kan untuk datang. Pada tahun ni selepas pandemik ni kita selalunya buat 9 hari. Tapi tahun ni kita buat 7 hari ya, memandangkan keadaan kita baru nak mula dengan acara-acara dan festival seperti ini selepas kita sama-sama menghadapi pandemik. So kita harapkan sangatlah sambutan yang amat menggalakkan lah pada festival kali ini. Penjualan tiket macam mana pun dah mula dibuka ataupun dah dibuka dah sejak daripada awal bulan Ogos hari tu. Jadi kita dalam 2-3 hari ni nampak peningkatan lah. Kita harapkan bila hari sebelum hari kejadian tu orang ramai akan lebih membeli tiket secara atas talian, insyaAllah. Macam mana ada penjualan bunga-bunga orkid ke di sana dengan harga yang murah ke bagi penggemar bunga ya, betul. Kita ada rasanya lebih daripada 60-70 lah gerai-gerai yang menjual produk-produk perkebunan ni lah, hasil horticulture ni semua, pokok-pokok bunga orkid, pokok-pokok bunga yang lain-lain tu, dan juga pokok-pokok buah-buahan juga ada, peralatan perkebunan. Juga kita bawakan komuniti Putrajaya Kuala Lumpur untuk menjual hasil produk mereka ya, apabila dia melalui kebun-kebun mereka tu. Dan juga ada juga penggerai-penggerai food truck dan juga F&B banyak. Jadi di samping melihat pokok-pokok bunga ni, ambil gambar, juga membeli belah dan juga boleh makan dan minum dan santai di tepi tasik. Itu yang kita nak. Maknanya kalau 2 jam tu memang orang kata tak cukup lah kalau nak menghibur tu. Dan sebenarnya masa untuk kita santai lah kan dengan keluarga, daripada kita tak buat aktiviti ataupun tak ada sebarang perancangan istimewa, boleh sama-sama pergi untuk melihat sendiri Floria Diraja Putrajaya 2022 ni. Okey, ada yang tanya untuk kata bunga, banyak bunga tapi tak ada ke orang kata persembahan bunga api, bagaimana? Itu kita jadikan misteri dulu. Kita nak galakkan orang datang pada malam ambang merdeka tersebut. InsyaAllah. Mana tahu ada pertunjukan bunga api kan, mana tahu ada pertunjukan bunga api. Jadi kat situ kalau anda nak tahu apakah kejutan-kejutannya, jangan lupa datang beramai-ramai pada ambang merdeka, iaitu 30 Ogos Puan, betul? Betul. Ke dataran Floria Diraja Putrajaya 2022. Baiklah, mungkin sedikit daripada Puan, harapan Puan untuk bagi Royal Floria Putrajaya 2022 ni dan pesanan kepada pengunjung yang hadir untuk aktiviti ini. Selalu saya pesanlah kepada orang ramai, juga rakan saya yang bertanya, saya kata, saya selalu maklumkan pada mereka, Floria ni, Festival Bunga dan Taman ni adalah satu terapi lah. Bagi saya sendiri, untuk datang, dia kawasan tu luas ya. Jadi pada mereka yang suka meluangkan masa di luar ya, inilah masanya untuk bersama-sama dan menikmatilah, orang kata bunga-bunga cantik kan, jadi selesa. Jadi kita pun tengok keadaan yang cantik dan menggembirakan hati. Jadi kita akan rasa seronok. Dan kita akan merasakan keadaan tu akan memberikan kita keseronokan, insyaAllah. Baik Puan, kalau kita tengok dekat video ni, kita ada macam-macam jenis bunga. Macam Puan kata tadi, ada lebih kurang dalam 10,000 bunga, 10,000 jenis bunga. Okey. Tapi kalau bunga-bunga yang lain ada 400,000. Apakah bunga-bunganya tu? Itulah yang tadi kita nampak tu, bunga-bunga dia macam banyak bunga kekwa, bunga-bunga semusim, macam bunga-bunga marigold, bunga-bunga daripada jenis tagetis. Adalah kalau saya sebut pun mungkin tak ni kan, mungkin kita tak berapa ni sebab dia lebih pada nama-nama saintifik. Jadi kita banyak bawa bunga-bunga tu daripada kita beli dari Muar, daripada Sungai Buloh, daripada Cameron Highland. Jadi bunga-bunga Cameron Highland ni dia datang lewat sikit. Sebab kita nak dia bertahan untuk selama 7 hari inilah kan, supaya dia lebih segar. Cuaca kita kan panas kan. Jadi harapan kita supaya dengan bunga-bunga ni segar sepanjang 7 hari ini. Jadi bila orang datang, bunga-bunga ni yang menyambut pengunjung. Jadi dengan senyuman, kita nampak tu kita akan terus tersenyumlah dengan terpegun dengan kecantikan bunga-bunga ni lah. Terutama orkid yang kita gantung-gantung dan kita letakkan di tempat-tempat yang strategik untuk dinikmati oleh pengunjung. Bagi yang single inilah masanya untuk jenguk-jenguk bunga di taman ya. Baiklah Puan, mungkin sedikit lagi daripada Puan ya, kita
pihak Perbadanan Putrajaya menjangkakan lebih daripada 5,000 pengunjung. Bagaimana dari segi parking 500,000 pengunjung? Bagaimana untuk parking mereka yang datang? Adakah mudah untuk dapatkan akses tempat parking? Buat masa ni kawasan sekelilingnya ada, kita boleh lempatkan dalam 200 ke 300 kereta lah pada satu masa lah ya. Mungkin akan ada berlaku kesesakan terutama pada waktu petang bawa ke malam ya. Tapi kita jangkakan kalau kata boleh parking di jauh sedikit, berjalan pun tidak ada masalah lah. Kawasan tu agak luas lah untuk dapatkan tempat letak kereta lah. Mungkin dari segi keselamatan kadang-kadang mak bapak bawa anak-anak kecil. Bagaimana dekat tempat tersebut? Untuk anak-anak kecil tak ada masalah. Kalau ada stroller ke apa semua, kita quite friendly lah. Tempat tapak tu tak berbukit lah, dia rata. Even untuk OKU kita ada sediakan kerusi roda, dan juga kita ada perkhidmatan lah untuk tu, dan kita ada paramedik standby all the time kan, untuk ada apa-apa berlaku apa-apa kecemasan ke. Jadi semua tu kena diambil kira ya. Kalau ada apa-apa pertolongan bantuan, kita pihak Urustia Sekretariat akan membantu pada bila-bila masa, siang dan malam. Baik Puan Hazlina, di hujung kita punya perkongsian secara ringkas, mungkin Puan boleh kongsikan sekali lagi bilakah tarikh untuk Floria Diraja Putrajaya akan dijalankan? Floria Diraja Putrajaya akan dianjurkan dari 29 Ogos hingga 4 September selama 7 hari di Anjung Floria, Precinct 4 Putrajaya. Okey, sekali lagi nak dapatkan beramai-ramai hadir pada 29 Ogos hingga 4 September ini di Anjung Floria Putrajaya. Betul. Bagi menyaksikan kata apa ni? Floria Diraja Putrajaya 2022. Izu pun kalau ada ke lapangan nak tengok bunga-bunga yang segar kat sana pun datang lah ya. Boleh. Sebab saya single lagi kalau saya kata tadi. Okey, kita dapatkan tiket sekali lagi di floria.putrajaya.my. Terima kasih pada tetamu kita. Nampaknya kita dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih atas perhatian anda dari awal rancangan sampailah ketika ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Ya, minggu hadapan kalau berkesempatan lah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.